Ya Allah hai. Kalau kat Malaysia kura keding je lembu dia tak. Nak tak nak je. Kalau kita nak buat sembelih pun geli je, cukup ke daging ni. Nak bagi-bagi ke orang kan. Jadi bayangkan bagaimana nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana dengan bantuan kita rakyat Malaysia ini, mahasiswa, ibu bapa, pensyarah dan sebagainya, semua orang tak kira fahaman, tak kira agama, membantu. Dan itulah hasilnya, insya-Allah. Lama kelamaan insya-Allah makin bertambah. Sekarang ni baru 120 Ustaz akan naik lagi kepada 200 dan mungkin akan bertambah lagi. Dan insya-Allah penduduk Gaza akan cukup berterima kasih dan mengulangi balik bagaimana pemimpin Hamas tadi menceritakan bahawa kami akan menuntut bela atas kelembapan orang Islam di Malaysia itu sendiri. Dan insya-Allah dengan bantuan kita, insya-Allah kita mampu untuk menjawab di akhirat nanti. Begitulah. Jadi persoalan juga yang sama juga insya-Allah akan ditanyakan kepada Prof Dr. Zain. Bagaimana mungkin ada pertambahan lagi daripada Aqsa Sharif untuk membantu Palestin ini, insya-Allah. Alhamdulillah, a'udzubillahi samii'al minasyaitonir rajim. Saya mulakan dengan surah daripada Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini tuan-tuan dan puan-puan adalah berkait dengan perjalanan Rasulullah SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tetapi yang saya ingin tekankan berhubung dengan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi, iaitu barakna haulahu, bahawa bumi Palestin ini adalah bumi yang begitu barakah tuan-tuan dan puan-puan. Dan bayangkan kalau disebut oleh Ustaz tadi, lembu yang begitu subur, itulah sebenarnya barakah. Apabila wakil Islamic Society of Jabaliyah, selepas kami berjumpa beliau, ini adalah Datuk Bandar, ini Ismail Khania, Perdana Menteri yang menyambut kami. Yang saya bersalam ini ialah ini adalah Datuk Bandar Jabaliyah, yang mana beliau membawa dokumen untuk saya bawa balik ke Malaysia sebenarnya. Dan di Jabaliyah ini jugalah terdapat Islamic Society, yang mana gambar di bawah itu, yang melihat ini ialah saudara Ibrahim Sihab yang datang ke Malaysia baru-baru ini selepas beliau berjaya dengan projek lembunya, iaitu projek peringkat awal tu berapa Ustaz yang kita bagi? 80,000. Kemudian saya ikuti ketika konvoi kami sampai ke Gaza. Sebenarnya untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah ketika kami diterima sebagai ahli konvoi seramai 7 orang Ustaz melalui Viva Palestina UK, kami bermesyuarat di Aqsa Sharif dan kami memutuskan kami buka balik akaun kami daripada derma tuan-tuan dan puan-puan seluruh Malaysia, termasuklah Sabah, Sarawak dan juga Brunei dan Singapura mungkin. Kerana kadang-kadang kami kalau dalam majlis macam ni, bila kita edarkan tu ada duit Brunei, ada duit Singapura kadang-kadang Jadi sebenarnya kami memutuskan untuk membawa, selain daripada 3 buah kenderaan yang kami bawa, yang mana tiap-tiap satu bernilai RM55,000 Malaysia, kami juga secara senyap membawa duit tuan-tuan dan puan-puan di dalam badan kami sejumlah RM250,000, dengan niat bahawa inilah masanya untuk kami sampaikan dengan tangan kami kepada sahabat-sahabat kami di sana, dengan sahabat-sahabat kita di sana, dengan saudara-saudara kita di Gaza. Peluang ini adalah peluang keemasan. Memang kita sebenarnya berbelah bagi antara yakin dengan tidak yakin boleh sampai ke Gaza. Tapi dengan doa tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya alhamdulillah kita sampai. Dengan doa seluruh orang Islam dan orang Gaza sendiri yang sedang ditindas. Sememangnya 18 hari kami tersadai di Latakia, yang mana di Latakia itu kami sempatlah menziarahi. Bersebelahan dengan tempat kami ditempatkan itu ialah kamp pelarian Palestin di Latakia, yang mana dah 3 generasi ada di situ. Dan mereka lah yang mendoakan kami akan kami dapat bawa, kerana mereka sendiri tak boleh mengikut kami. Kami alhamdulillah seramai 400 ahli konvoi dengan 200 kenderaan lebih kurang. Dan alhamdulillah Malaysian Aqsa Sharif membawa selain daripada 3 buah kenderaan tadi 250,000, yang mana kami tidak siapa yang tahu kecuali kami 3 orang dan Allah SWT. Kami tukar kepada euro, dapatlah 63,000 euro lebih kurang.
keluar tandas, masuk tandas, mandi dan sebagainya, bawa celah-celah badan, sebab kita tahu ini adalah amanah pada rakyat Malaysia untuk kami sampaikan sendiri, kerana kita tahu bahawa mereka tak cukup makan, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka terpaksa berjuang, dan Alhamdulillah Ustaz sebut tadi 80,000 yang kita sampaikan melalui rakan-rakan kami, mereka telah jayakan dan kami bawa ke sana. Ini adalah kawasan yang kami tengok, kalau dapat di belakang itu adalah rumah yang telah dilanyak oleh kereta kebal, iaitu di kawasan Jabalia di sini, iaitu di utara Gaza ataupun di utara Gaza City, dan Alhamdulillah kami dapat melihat ini adalah bekas-bekas kemusnahan hasil serangan tentera Yahudi Zionis yang ada, dan hasil daripada sekatan sejak 2006 mereka tidak dapat membangunkan semula bandar-bandar mereka, bangunan mereka masih begini runtuh. Inilah dia gambar-gambar yang kami ambil, tuan-tuan dan puan. Ini adalah sebahagian daripada Islamic Society, Islamic University of Gaza yang kami lihat, dan kenderaan-kenderaan yang rosak dan sebagainya, dan masjid-masjid yang mana mereka sebenarnya dapat membaca dan menghidu bahawa rakyat Gaza atau masyarakat Gaza, masjid adalah merupakan sekolah mereka, merupakan universiti mereka. Masjid-masjid inilah yang melahirkan intelektual di Gaza itu, yang mana dalam masa beberapa bulan anak-anak boleh hafiz Quran di sini, tuan-tuan dan puan. Sebab itulah Israel dapat menghidu ini, dan mereka cuba merosakkan serosak-rosaknya masjid-masjid. Kalau tak dapat dirosakkan, dia akan bantainya menara-menara ni. Ini adalah gambaran-gambaran yang biasa kita lihat di sana, di sekitar Gaza, tuan-tuan dan puan. Ini keadaan dia, dan memang anak-anak perlu terus ke sekolah. Sejak 2006 sehingga sekarang ni sekatan masih diadakan terhadap mereka, sehingga mereka nak ke sekolah pun tak boleh, kerana tidak kecukupan alatan. Dan saya dimaklumkan oleh wakil kita daripada Gaza bahawa di kebanyakan sekolah, sehingga menempatkan lebih kurang 50-55 satu kelas, tuan-tuan dan puan. Kita kat sini mungkin 25-30 pun dah sesak, nampak kan? Di sana sekolah-sekolah dihuni oleh anak-anak sehingga sejumlah 55 hingga 60 satu kelas. Dan kita lihat ibu-ibu yang kehilangan anak-anak masih menantikan anak mereka, sama ada muncul ataupun tidak. Yang ada hilang begitu saja, yang ada mereka ni ditangkap oleh tentera Israel dan dibawa dipenjarakan di penjara-penjara Israel, tuan-tuan dan puan. Dan ini antara anak-anak yang luka. Ini yang kami dapat temui lah. Banyak lagi yang kami tidak dapat, oleh kerana kami hanya dibenarkan 2,5 hari saja di Gaza. Walaupun perjalanan 62 hari, kerajaan Mesir begitu zalim. Saya kata bahawa kami hanya diberikan cop masuk dan cop keluar. Kalau lambat keluar, dia akan tangkap kami masuk dalam penjara Mesir pula. Bukan Israel, Mesir. Kerana laluan kami ialah melalui Mesir menuju ke sempadan Gaza untuk ke Gaza. Dan inilah anak-anak yang sebenarnya mereka tidak diadili untuk menerima ubat-ubatan. Dan sebenarnya sekatan ini bukan sahaja oleh Gaza, oleh Israel, tetapi juga oleh pihak Mesir. Kerana di sepadan Gaza dengan Mesir itu sepatutnya umat Islam mudah untuk mendapatkan rawatan. Dan kita tahulah bahawa mengikut laporan-laporan dan berita-berita, sehingga kadang-kadang orang yang sakit terpaksa menunggu di border antara Rafah ni ke Mesir ini dan tidak dapat laluan. Dan mereka sebenarnya meminta rasuah sebenarnya, sebagaimana yang kita dimaklumkan. Jadi ini antara keadaannya. Dan bukan gitu saja bahawa kita tahu semenanjung Gaza ni bersepadan dengan laut Mediterranean. Ini pun disekat oleh tentera Israel. Ketika kami berada di pinggir, kerana kediaman sementara kami 2,5 hari itu adalah di tepi pantai, kami dapat lihat cahaya-cahaya tentera Israel mengawal pesisir pantai dan mengikut maklumat bahawa penduduk Gaza tidak boleh ke laut. Dan ini adalah antara kapal laut dalam yang tidak boleh pergi mencari rezeki kerana dikepung oleh tentera laut Israel. Jadi Alhamdulillah, kesempatan kami pada malam pertama kami sampai, ramai NGO mengerubungi dan menunggu kami di kediaman ini dan berbincang bagaimanakah Malaysia boleh membantu mereka. Dan the following day kami Alhamdulillah dapat dibawa ke beberapa NGO. Antaranya ialah projek yang kita pernah salurkan sebelum ini, iaitu dengan kerjasama Aqsa Sharif dan Mawaddah, iaitu penubuhan sebuah sekolah yang mana diselenggarakan oleh muslimah di sana. Ini contohnya keadaan yang begitu dhaif, sekolah dan juga tadika di sana.
kami dapat bermesra dengan mereka, alhamdulillah. Dan ini adalah sumbangan yang saya bawa tadi tu, yang kami bawa sejumlah 260,000 tadi daripada wang sumbangan tuan-tuan dan puan-puan. Kita salurkan melalui salah satunya Pertubuhan Wanita untuk projek sekolah dan juga program jahitan. Kenapa pendekatan kita melihat bahawa salah satu pendekatan yang boleh, yang positif ialah kita membantu sosioekonomi mereka untuk dibangunkan kembali hasil daripada sekatan ekonomi yang mereka jalankan. Kita dibawa ke kilang roti. This is kilang roti satu-satunya yang survive dalam serangan 2008, dan kita sebenarnya baru-baru ini telah memutuskan bahawa kita telah membuat agreement dengan Islamic Society of Jabaliyah untuk membina sebuah kilang, Ustaz, yang mana nilai pembangunannya lebih kurang 600,000, dan kita tambah lagi 300,000 untuk memastikan bahawa operasinya dapat berjalan. Kilang roti yang dicadangkan, yang ditaja oleh Aksas Sharif dengan duit rakyat Malaysia yang kita kumpulkan. Baru-baru ni kita dapat maklumat dalam akaun kita dah ada 1 juta, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Tahniah rakyat Malaysia. Allahu Akbar. Teruskan menyumbang, bahawa kita ingin membantu, bahawa mereka ini adalah pejuang-pejuang, tuan-tuan dan puan-puan. Dan bagi saya, apabila saya ke sana, the untold story ini yang saya nak sebut, bahawa yang saya dapat lihat bahawa ayat yang saya baca awal tadi, Palestin ini adalah bumi barakah, dan kita sudah dapat menghidup kemenangan rakyat Palestin ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Sejarah akan berulang bahawa bumi Palestin ini akan bertukar color daripada putih tadi menjadi hijau balik, insya-Allah. Ya. Kita dapat menghidup kerana sokongan ini bukan sahaja di kalangan orang Islam, tapi bukan Islam juga pun membantu. Dan ketika saya melihat di sana bagaimana Allah menurunkan keberkatan kepada mereka, walaupun mereka ini ditekan begitu, tuan-tuan, berbanding dengan di Syria ketika 18 hari ke sana, kami sempat pergi ke bandar Latakia. Kami biasa sampai di Latakia ni dikejar oleh orang fakir miskin, orang minta sedekah. Tapi di Gaza, walaupun keadaan begitu, mereka mempunyai satu izzah, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak jumpa seorang pun saya peminta sedekah. Malah apabila kami dibawa ke Khan Yunis, iaitu selatan Gaza, di rumah seorang yang begitu, yang dinyatakan orang ni tak ada pekerjaan. Tak ada pekerjaan sebab selepas sekatan tadi lebih kurang 80% bergantung pada bantuan luar. Ekonomi sosial, ekonomi lumpuh, kan? Serangan itu menyebabkan bahawa kilang-kilang pertanian semua musnah. Tetapi bila kami sampai lebih kurang pukul 8.30 malam, kami sampai, tuan-tuan, kat rumah tu, kami temui isteri dia dengan pakaian jubah hitam, macam nak pergi shopping tu. Jumpa suami dia pula dengan pakai kemeja tuck in, pen satu, unemployed, tuan-tuan dan puan-puan. Bila saya peluk, Masya Allah, saya rasa memang mereka mempunyai satu izzah. Mereka tidak menunjukkan bahawa mereka ini miskin. Mereka ada jiwa besar, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah satu petanda yang saya nampak bahawa insya Allah kemenangan akan memihak kepada Palestin. Dilihat dari segi pegawai-pegawai yang melayan kami, kesemuanya berpakaian kemas. Jadi saya lihat bahawa inilah masa dan peluangnya untuk kita sama-sama membantu Gaza, tuan-tuan dan puan-puan. Dan insya-Allah kemenangan semakin dekat. Mungkin Ustaz boleh sambung, insya-Allah. Saya rehat sekejap. Ya, begitu terharu apabila kita melihat walaupun ditekan, walaupun penuh dengan kepayahan, tetapi izzah dan maruah itu tetap diletakkan di tempat yang sewajarnya. Dan sebab itu kami tak sabar untuk meneruskan projek terbesar kami selepas projek ternakan lembu tenusu. Itu projek terbesar kami, iaitu projek untuk membina kilang roti yang operasinya berlaku cara menggunakan mesin automatik. Maksud saya gini ya, cuba anda bayangkan guru-guru yang mengajar di sekolah, selepas sahaja mereka kembali sekolah, mereka ini menjadi sukarelawan. Dan tugas sukarelawan yang besar di sana ialah kena uli tepung cikgu sekolah. Oleh kerana dia sukarelawan, dia uli tepung, dia tolong bakar roti itu, dan kemudian dia hantar ke rumah fakir miskin. Kami mendapat ilham bahawa tidak wajar kita rakyat Malaysia membiarkan cikgu-cikgu yang sepatutnya
Bila balik sekolah tu patutnya buat tuition ke, buat kerja-kerja sukarelawan yang sesuai dengan mereka. Kita tak nak dia bergelombang dengan tepung, dengan roti. Biar kita rakyat Malaysia yang buatkan roti itu. Kita benakan sebuah kilang yang tepung itu diuli oleh mesin. Kita buatkan sebuah kilang yang tepung itu dicanai untuk dijadikan dough itu dengan menggunakan mesin, supaya teman-teman saudara-saudara kita itu buat kerja sukarela yang lain. Kita nak dibakar dengan cepat dan pantas, kemudian dipekkan dalam plastik, biar cikgu-cikgu itu yang menghantar ke rumah fakir miskin. Dan kita bercita-cita agar kilang itu mampu beroperasi sepanjang setahun dengan memberi roti secara percuma kepada fakir miskin. Ada lebih kurang 6,000 keluarga fakir miskin. Satu keluarga lebih kurang 7 ataupun 8 anak. 6,000 keluarga. Kita nak supaya sepanjang tahun ini, selepas kilang itu dibina, sepanjang 12 bulan, mereka tak fikir pasal makan roti, sebab fakir miskin mereka ditanggung oleh rakyat Malaysia. Kita nak macam tu. Sepanjang 12 bulan kita dah buat bajet macam tu. Dan insya-Allah itu cita-cita terbesar kami. Supaya apa? Guru-guru mereka, sukarelawan mereka tumpukan kerja-kerja yang lain. Dan saya percaya Dr. Zain sendiri telah menyaksikan bagaimana mereka bersusah payah apabila dihalang. Tidak boleh jadi nelayan ke laut, pantai. Sebab apabila keluar saja pantai, berapa kilo batu nautikal saja akan dibom. Mereka tidak boleh melaksanakan tugas mencari rezeki sebagai nelayan. Akhirnya Allah bagi kekuatan kepada mereka untuk membiakkan ikan melalui kolam air yang dibina itu, air tawar itu, dan alhamdulillah telah mengeluarkan hasil. Dan saya percaya tak banyak negara Arab yang kaya, yang itu mampu untuk buat projek itu, tetapi ia berlaku di bumi Palestin. Lihatlah barakah yang kita katakan tadi. Cuma barakah itu akan bermakna apabila anda semua, mahasiswa dan mahasiswi PN, pensyarah-pensyarah, ibu bapa, staf dan sebagainya, bersama-sama menghulurkan tangan supaya barakah yang kita katakan di bumi itu lebih bermakna apabila ada campur tangan daripada kita semua. Jadi sebab itu Aqsa Sharif, saya katakan tadi, agak berbeza dengan NGO Palestin yang lain kerana kami mempunyai sumber-sumber maklumat, kami mempunyai hubungan networking yang begitu baik dengan apa yang ada di Palestin dan di sekitarnya, di Lebanon, di Syria, di kejiranan-kejiranan di Jordan yang lain. Dan kita pasti banyak lagi berdasarkan maklumat-maklumat yang kami dapat itu, yang kami proseskan datanya, kami dapatkan dan kami persembahkan supaya ia menjadi amal kepada rakyat Malaysia, tidak kira yang beragama Islam ataupun tidak, sama ada rakyat jelata, korporat, pemerintah ataupun apa, supaya semuanya bergabung untuk memastikan bumi Palestin yang menjadi rahsia akhir zaman ini akan menjadi pintu hidayah kepada seluruh penduduk dunia. Dan akhirnya kita akan menyaksikan bahawa Masjidil Aqsa itu akan merdeka, dan insya-Allah dengan kedatangan Nabi Isa alaihissalam dan sebagainya, kita akan melihat begitu indahnya perjuangan. Maka sebab itu kami berpesan supaya anda semua libatkan diri. Sama ada wang yang kecil yang anda berikan, pemikiran yang anda berikan, maklumat yang anda sampaikan, penganjuran-penganjuran yang majlis seperti ini, kumpulkan orang di seluruh Johor ini dan di mana-mana tempat saja. Kita percaya bahawa isu Palestin ini akan terserlah dan akan menyatukan seluruh rakyat Malaysia, kerana kita merupakan bangsa dan rakyat yang berjuang. Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan, antara projek yang saya tunjukkan tadi, bahawa ini adalah salah satu liputan TV Dapat ke? Technical tengok, suara tengok. Tak ada, tak keluar suara. Sorry. Gaza bangkit semula akibat serangan tentera Israel lebih setahun lalu. Konvoi Viva Palestina 5 ke Gaza Oktober lalu mengenal pasti 6 projek bertujuan membangun semula. Kita mengenal pasti 6 projek sebenarnya sekembali daripada Aqsa to Gaza, termasuk pertanian, ternakan ikan dan lembu, kilang membuat roti serta makanan beku. Selain itu, projek bantuan penyakit kronik seperti kanser di hospital dan TC serta bantuan persekolahan juga dikenal pasti. Ahli
Lembaga Pengarah Aqsa Syarif Profesor Dr. Muhammad Zin Kandar berkata setiap projek memerlukan RM500,000. Projek yang dikenal pasti mampu menyediakan peluang pekerjaan serta bekalan makanan untuk keperluan Gaza. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, salah satu projek untuk pembangunan sosioekonomi ini ialah bagaimana kita boleh membantu generasi mereka untuk mendapat hak pendidikan yang sempurna, insya-Allah. Saya sebut tadi bahawa antaranya ialah pembangunan balik sekolah, dan salah satu projek yang telah dikenal pasti oleh Aqsa Syarif ialah Back to School. Saya sebenarnya telah dihubungi oleh salah satu MPP. Berkemunannya saya tak mau sebutlah sebab belum rasmi lagi. Besar kemudiannya MPP UTM tu agaknya beliau ada intention lah untuk mengadakan rombongan dan mengadakan jalinan antara universiti di Malaysia ni dengan universiti di Gaza. Sebab kami dapat berjumpa dengan Islamic Society of Gaza, pertubuhan yang mana beliau antara lain adalah aktiviti kemasyarakatan juga, membantu pesakit kronik dan juga sekolah-sekolah. Jadi mungkin saya nak cadangkanlah kalau boleh kita teruskan usaha mengikut keupayaan. Mungkin ahli-ahli korporat dan mereka yang bekerja di Malaysia ni boleh menyumbang untuk projek-projek yang besar tadi, projek lembu tadi, kilang roti dan sebagainya. Malah sebenarnya kita dianjurkan untuk mencapai kemenangan di Gaza ni ataupun di Palestin secara keseluruhannya. Rasanya tidak salah seandainya kita memperuntukkan sedikit daripada pendapatan kita. Di Malaysia ni sudah ramai sebenarnya mereka yang memperuntukkan sedikit daripada pendapatan mereka sebagai cukai. Kita haruslah sebenarnya membayar untuk membebaskan bumi Palestin ni, macam cukai. Saya sebenarnya bertemu dengan salah seorang pensyarah di UTM di sebuah bank beberapa bulan lalu, dan bila saya bercerita tentang projek dan sebagainya, alhamdulillah sekarang ni every month seorang pensyarah di UTM ni SMS saya, Dr. Zain, saya dah masukkan RM100 pagi ni, dia kata. So itu merupakan satu sumbangan berterusan RM100, dan duit ni masuklah tabung Aqsa Syarif dan kita akan bawa ke sana. Jadi saya ingin menyerulah, mungkin setiap kita kalau boleh melihat balik apakah sumbangan yang kita boleh sampaikan. Bagi saya, kalau setakat RM100 tak boleh RM50, kalau boleh 200, 300 sebulan pun lagi bagus, secara bulanan. Dan kita ada akaun Aqsa Syarif yang tuan-tuan dan puan boleh masuk terus, dan SMS dengan Aqsa Syarif. Ini merupakan satu bentuk sumbangan. Kerana bagi saya, kita tak mampu untuk membebaskan, membawa kita dengan tugas kita dan sebagainya. Mereka di sana, anak-anak mereka perlu dibangunkan, dan mereka sebenarnya adalah pejuang-pejuang yang ingin membebaskan bumi dan membebaskan Masjidil Aqsa dalam konteks orang Islam. Mereka adalah yang berada di barisan hadapan, dan kita mungkin jauh di belakang, tetapi kita harus ada sumbangan ke arah pembebasan mereka. Jadi contohnya kalau di universiti-universiti, kalaulah boleh diorganize back to school, kita campaign, contohnya sebuah beg ni lebih kurang 130 atau 150 Ustaz, $30. Jadi dalam beg ni, selain daripada beg, kita akan masuk di sana baju sekolah, sepasang baju sekolah, dan juga mungkin peralatan tulis, dan kita akan bawa ke sana. Kita tahu bahawa puluhan ribu di sana yang tidak ada peluang untuk ini semua. Jadi ini salah satu projek yang mungkin MPP boleh laksanakan, insya-Allah, dan bolehlah berhubung terus dengan Aqsa Syarif. Kita sebut tadi bahawa kita ada 6 projek, salah satunya ialah Back to School. Back to School ni boleh untuk Gaza dan juga West Bank, dan juga untuk di luar, seperti juga di Lebanon contohnya, yang mana Ustaz sendiri telah mendapat liputan TV3 ketika menziarahi Lebanon dengan program Bersamamu Palestin, dengan penyanyi terkenal Faizal Tahir, yang merupakan host kepada TV3. Jadi inilah pengembangan tenaga yang saya rasa insya-Allah spiritnya ialah bahawa kemenangan itu semakin dekat, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini dijanjikan oleh Allah SWT dan dalam hadisnya. Mungkin Ustaz boleh sambung. Wallahu alam. Saya rasa bagi pihak saya setakat itu saja. Terima kasih saya lagi ucapkan kepada